Hafiz tak cakap pun. Oh. Sabar. Live ni. Okay. Alright, okay. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Apa khabar anda semua yang sedang menonton secara langsung Sembang PIS X Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia. Dan untuk episod kali ini kita bersama-sama dengan Kertas Terbang Studio, penerbit dan juga para penulisnya untuk membicarakan topik kita berkenaan dengan travelog dokumentasi penting. Dan anda semua yang sedang menonton siaran langsung ini, kita ucapkan selamat datang dan buat pengetahuan anda semua, kita sekarang ini berada di platform KL Baca, iaitu sebuah platform rasmi di bawah Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia. Dan kita merupakan bandaraya yang ke-20 dalam sejarah yang tercipta menjadi Ibu Kota Buku Dunia. Dan untuk episod kali ini, kita memang mengetengahkan para penerbit dan para penulis yang berada di Malaysia untuk sama-sama berbincang tentang buku-buku terbitan mereka bersama dengan para penulis dan sebagainya, untuk sama-sama berkongsi manfaat daripada apa yang mereka telah hasilkan supaya kita semua dapat menyemarakkan budaya membaca di kalangan rakyat Malaysia. Dan ada kemunculan istimewa di situ. Abang terkenal kita muncul di skrin salah seorang panel kita. Okey, jadi untuk hari ini episod kali ini kita bawakan Kertas Terbang Studio. Jadi kita mohon respons anda semua, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton siaran langsung ini. Kalau boleh dapatkan respons daripada anda semua, boleh maklumkan sama ada visual dan audio kami jelas kedengaran. Boleh juga sertai di ruang komen, maklumkan kepada kami. Siti Diana dah awal-awal dah komen kat sini. Kucing kacau Alisa. Anyway, apa pun, saya nak maklumkan sekali lagi, Sembang PIS episod kali ini ataupun Sembang PIS episod seterusnya nanti di Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia ini akan mendapat sokongan penuh daripada Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia dan juga Persatuan Gerakan Penulis Malaysia ataupun MyMove. Dan okey, kita ucapkan selamat datang kepada 3 orang panel kita, iaitu saudara Syuktun dan juga Alisa Omar dan juga Nurul RSB. Apa khabar semua orang? Selamat datang ke Sembang PIS. Baik, terima kasih atas peluang diberikan. Begitu ceritanya kan. Syuk dekat mana sekarang ni? Saya di Yangon, Myanmar sekarang, di ibu kota Yangon. Sekarang di Yangon pukul 7.40 malam. Sekarang ni 7.40 malam lebih kurang 1 jam setengah berbeza waktu dengan kita di Malaysia. Ya, betul. Nurul di mana? Nurul di mana kan? Nurul di mana? Tak ada hati. Sorry, korang dengar lah. Okey, tak apa. Anda semua yang sedang menonton siaran langsung ini. Kalah Yangon. Oh, okey. Faham. Okey, Nurul di Kuala Lumpur tapi mungkin lainnya agak terjejas sikit, tak apa. Alisa di mana Alisa? Saya di Brisbane, Australia. Wow, di Brisbane, Australia. So sekarang ni jam berapa kalau kat sana? Sekarang kalau ikutkan dah masuk waktu tidur, tapi demi Sembang PIS ni kita berjagalah kejap. Sekarang pukul 11. Itulah, ni waktu dinner aku juga ni. Terganggu sikit saya punya diet. Diet sangat. Dan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, anda semua yang sedang menonton secara langsung ini, kita ucapkan selamat datang sekali lagi. Kali ini kita membawakan Kertas Terbang Studio dengan topik travelog dokumentasi penting. Syuktun sebagai salah seorang penulis juga sebenarnya dan juga penerbit di Kertas Terbang Studio, manakala Alisa Omar penulis 2 buah buku setakat yang saya maklum di bawah Kertas Terbang Studio. Kalau dengan penerbitan lain ada juga kan. Tapi kalau di bawah Kertas Terbang Studio, Alisa menulis Maupassant. Tunjuk sikit, layangkan sikit Maupassant tu. Dan satu lagi, buku yang keduanya adalah buku Mengetuk Pintu Mako Naimah. Ini dua-dua buku ni diterbitkan oleh Kertas Terbang Studio. Manakala Nurul pula penulis buku Api Kaukasus yang diterbitkan oleh juga Kertas Terbang Studio. Boleh tunjuk sikit Api Kaukasus? Alright, baik. Okey, pengenalan kepada Kertas Terbang Studio dan juga para penulis. Sebelum kita pergi lebih jauh tentang topik ini, saya persilakan Syuktun untuk memberitahu kepada hadirin-hadirat sekalian tentang apakah itu Kertas Terbang Studio, apa genre-genre yang diterbitkan dan sebagainya. Boleh silakan Syuktun. Okey, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama kali terima kasih kepada Sembang Peace, Kuala Lumpur, World Book Capital, KL Baca, My Move dan segala yang aktivis buku yang terlibat sama dalam menjayakan program KL World Book Capital, KLWBC kan. Okey, terima kasih kerana beri peluang ni kepada Kertas Tebang Studio dan juga bersama dengan dua orang penulis yang bersama kita, dan juga ada beberapa penulis juga nampak dekat komen tu, macam Siti Diana Nabila, Nilam Travel and Tangtu Nilam, diorang pun antara penulis Travelog yang bersama dengan Kertas Tebang Studio. Okey, Kertas Tebang Studio bermula lebih kurang 4 tahun dahulu. Idea tu dalam 5 tahun dahulu. Lepas tu kita cuba realisasikan Kertas Tebang Studio. Saya bersama Fandi Tahir. So kami berdua sepakat terbitkan baby pertama yang berjudul Sebuah Travelog Sempadan Asing. Baby pertama ni banyak kekurangan, kami masih belajar lagi lah dalam bidang penerbitan. Fandi Tahir memang dah biasa, dia novelis, dia penulis. Antara karya dia yang pernah ditelefilmkan seperti 3 Titik dan beberapa karya lain bersama penerbit lain. So dia juga banyak membantu saya dan saya kami suka menulis tapi bukanlah dalam bentuk dokumentasi buku. Kita tulis dalam blog, paling ringkas dekat Facebook. Kita ada grup-grup kecil seperti Rumah Buku waktu tu lah. Dan daripada zaman sekolah memang kita hantar karya kat majalah sekolah. So benda tu yang bermula daripada zaman study. So at a certain level, lepas tu kita terhenti sekejap, zine pun kita tak keluarkan apa semua masih sibuk. Lepas tu, and then bila jumpa balik dengan Fendi, Alhamdulillah kita setuju nak buat sempadan asing buku waktu tu, dan kita belajar banyak-banyak hal lah, termasuk hal-hal penerbitan, hal-hal cetakan juga. So Alhamdulillah di situ kami belajar banyak benda, dan kita pun letak full risiko penerbitan ke atas buku-buku lain. Baby kedua buku Mafaswan lah, daripada Alisa Omar. So memang kami polish Alisa macam orang gila rasanya. Alisa rasanya garang gila. Kami ingat Alisa akan merajuk dan pergi ke rumah penerbitan lain. sebab memang kita Alhamdulillah dia adalah wanita cekal dan ayu yang masih bersama kita. Puji tu. Puji sangat. Sebab kita tahu ramai orang travel tapi tak ramai orang boleh mengarang dengan baik. Semua orang boleh menulis. Tak ramai orang boleh mengarang dengan baik. Saya sendiri pun masih lagi belajar. So dari situ kita cubalah polish selagi penulis tu mahu belajar bersama-sama dengan kita. So kita sama-sama polish lah naskah tu. So kenapa Travelog ada satu dokumentasi penting? Kita pun tahu dia sejak yang paling famous, kita tahu macam perjalanan Ibnu Battuta, kita tahu perjalanan seperti Columbus dan lain-lain lagi lah yang terkenal kat dunia pada zaman-zaman dulu kan. So perjalanan tu menjadi pengajaran, pembelajaran buat generasi-generasi akan datang. So macam tu juga niat kami bersama Fandi Tahir, kami tubuhkan Kertas Tebang Studio supaya perjalanan setiap penulis kami ini boleh didokumentasikan menjadi pengajaran, menjadi sumber inspirasi, menjadi sumber motivasi kepada pembaca. Mungkin ada setengah, sebab konten tu depend pada pembaca. Ada setengah pembaca suka konten jenis Travelog A, ada yang suka jenis Travelog B, C. Saya terima banyak feedback lah. Tapi kami masih lagi menetapkan Travelog jenis apa yang kami nak keluarkan. Dan buat masa ni semuanya adalah non-fiction, semua adalah berdasarkan perjalanan benar, kisah benar.
InsyaAllah akan datang kita akan keluarkan juga non-fiction, maknanya cerita reka atau surrealism story. Itu masih dalam rangka lagi. So itulah serba sedikit tentang Kertas Terbang Studio. Baik, okey. Terima kasih Syuk atas pengenalan tentang Kertas Terbang Studio. Kita beralih kepada Nurul. Mungkin boleh kongsi sikit dengan audiens yang sedang menonton secara langsung ini. Siapa Nurul, berapa lama yang dah menulis ataupun adakah ini buku sulung yang dihasilkan dan apa yang sebenarnya mencetus inspirasi Nurul untuk menulis Api Kaukasus ni. Kalau boleh kongsikan sikit dengan audiens kita sementara ada line. Dapat? Boleh dengar Nurul? Atau tak apa? Okey. Sementara Nurul nak dapatkan apa yang saya tanyakan tadi, kita beralih kepada Alisa sekejap. Line sang. Okey. Okey, boleh. Boleh teruskan. Line agak teruk di sini. Minta maaf sangat-sangat. So, Saya rasa Nurul tengah travel. Dia ada dekat area Balkan tu. Line tak apa clear. Okey, teruskan Nurul. Silakan. Boleh? Okey, tak apa. Sedikit pun tentang buku ni. Okey. Kita semua bersabar ya tuan-tuan dan puan-puan. Boleh dengar tak? Boleh. Teruskan. Teruskan. Okey. So basically buku ni tentang pengembaraan saya dan seorang sahabat yang berkunjung ke sebuah negara yang bernama Azerbaijan. So Azerbaijan ni terletak di satu negara yang terletak di pegunungan Kaukasus. So pegunungan Kaukasus ni adalah pemisah antara Asia Barat dan juga Eropah Timur. So still ada pertikaian di mana di Eropah, ada yang kata sampai sekarang pun pertikaian tu tak dapat diselesaikan kerana antara ketiga negara yang berada di Kaukasus. Okey. Kita masih mengharapkan supaya negara-negara Nurul okey. Kaukasus ni terdiri daripada Nurul putus Nurul. Minta maaf sangat-sangat anda semua yang sedang menonton secara langsung ni. Nurul suara putus. Boleh saya alihkan dulu kepada Alisa tak? Sementara kita dapatkan balik line yang okey dengan Nurul. Alisa boleh kita teruskan tak dulu? Nurul kita host sekejap. Alihkan dulu. Tak apa. Sorry. Boleh. Alisa sila. Boleh buat penerangan seringkas dulu tentang buku tersebut, tentang diri sendiri, kenapa berada di Brisbane. Berapa tinggi Alisa? Bawa diri lari ke Brisbane ke? Alisa berada di Brisbane sebab salah satu sebab sambung belajar. Jadi expected akan masuk kelas dalam minggu depan insyaAllah. Jadi pasal buku Mengetuk Pintu Makonama ini adalah buku yang kedua. Jadi kalau by kronologi, Syuk dah sebut pasal Maupassant iaitu baby pertama untuk Kertas Terbang Studio. Tapi kalau secara ringkasnya Maupassant ni adalah dalam bahasa Perancis iaitu cara saya. Sebab masing-masing ada cara yang tersendiri dalam travel. Jadi ini cara Alisa macam nak travel. Dan kenapa tajuk dipilih dalam bahasa asing sebab negara yang Alisa pergi untuk buku ni adalah Mauritius, Reunion Island dan Madagascar dan bahasa antara mereka ni diorang gunakan bahasa Perancis sebagai bahasa komunikasi. Jadi that's why saya pakai Maupassant untuk orang kata apa represent negara-negara tersebut sebagai bahasa kebangsaan diorang. Lepas tu yang buku kedua pula Mengetuk Pintu Makonaima ini destinasi dia di Amerika Selatan iaitu di Guyana, Suriname dan French Guyana. Jadi ada maksud yang tersendiri kenapa cover ini dipilih. Jadi dia itu kita sembang kejap lagi pasal cover lah tu. Boleh. Tapi
Tapi teruskan tadi. Alisa nak cakap sesuatu. Tak, tapi kira macam ini ada maksud yang tersendiri yang menggambarkan keseluruhan perjalanan saya untuk trip buku ni. Faham? Okey, itu sedikitnya lah tentang Alisa. Kalau Alisa sendiri secara kolektifnya dah berapa karya yang dihasilkan? Selain daripada 2 yang diterbitkan oleh Kertas Terbang Studio ni, ada lagi tak karya-karya lain yang dihasilkan? Kalau untuk travel, 2 dengan Kertas Terbang Studio. Tapi kalau untuk genre fiction, Alisa tulis fiction seram, itu dengan Pukat Pickup Press. Maknanya ada tulis genre lain juga lah selain daripada travelog? Ada. Okey, tak apa. Kita kembali kepada Alisa kejap lagi. Syuk mungkin boleh sebagai penerbit lah. Syuk sebagai penerbit, sementara Nurul masih lagi tengah loading. Minta maaf ya, anda semua yang sedang menonton siaran langsung ini. Jadi mungkin Syuk boleh tolong bantu Nurul untuk perkenalkan buku Api Kaukasus tadi sedikitnya kepada audiens kita. Okey, buku okey, kita pasal buku Api Kaukasus. Api Kaukasus pengalaman Nurul dan sahabat dia. 2 sahabat lah yang dia mempunyai peluang pergi ke Azerbaijan, melihat Azerbaijan digelar the land of fire, tengok api yang keluar daripada perut bumi selama beribu tahun tak pernah padam tu. Tak kira kena taufan ke, kena hujan ke, salji ke, waktu dia ada season ni kan, api tu tetap ada. Menceritakan tentang bagaimana kekuasaan penciptaan Tuhan Yang Maha Esa bagi kawasan di situlah yang dipanggil apa yang Nadak. Lepas tu pengembaraan dia ni pula di Selandia ada peristiwa-peristiwa yang berlaku yang tak dijangka, macam hampir dia berputus asa, ditinggalkan kapal terbang, hampir rasa macam saya nak cakap rasa berakhirnya riwayat dia yang terakhir di sana. So dia ada story dia lah, ada plot story dia kat situ, apa yang terjadi. Kapal terbang rosak, just imagine dah fly, kapal terbang buat hal, and then apa yang dia buat waktu tu. So ada banyak peristiwa yang berlaku. And then dari segi penggunaan bahasa, so Azerbaijan ni bekas jajahan Soviet Union, so ada bahasa Soviet, ada lagi bahasa-bahasa lain yang diorang terpaksa communicate dengan guna body language, guna macam-macam lah. Dan dia share juga makanan-makanan yang ada kat sana. So keadaan macam nak cakap Islamik di sana bagaimana. So itu cerita pasal pengembaraan Alisa dengan kawan dia lah ke Nurul lah. Azerbaijan dan negara yang sekitar dengan Azerbaijan. Sorry Alisa. Nurul. Penerbit pun dah tertukar penulis lah ni kan. Sebab mungkin Nurul tak keluar kat situ, so aku tak perasan. Memang tak. Baik. Okey. Anda semua yang sedang menonton secara langsung ini, saya mampir kali ini kita berkolaborasi. Ini adalah merupakan projek kolaborasi dengan penerbit dan juga para penulis yang berada di Malaysia. Jadi untuk episod kali ini kita berkolaborasi dengan Kertas Terbang Studio bersama-sama dengan kita Syuk Tun dan juga Alisa Omar dan juga Nurul sebenarnya, tapi Nurul masih lagi ada gangguan teknikal dengan talian internet dia. Jadi kita harapkan beliau akan dapat bersama-sama dengan kita sebentar lagi. Okey, topik kita hari ini adalah travelog dokumentasi penting. Jadi kalau anda semua yang sedang menonton secara langsung ini, jika ada sebarang pertanyaan kepada mereka ataupun nak berkongsi kisah-kisah pengembaraan sendiri, silakan tinggalkan di ruang komen. Nanti kita akan sama-sama telusuri sepanjang 1 jam sesi ini nanti bersama-sama dengan panel-panel yang ada. Tapi mungkin untuk permulaan ini, tadi Syuk dah bagi tahu kenapa Kertas Terbang Studio memilih travelog, kerana memberi ruang untuk mendokumentasikan perjalanan-perjalanan penulis ini sendiri kan, sebagai ruang untuk mengetengahkan hasil karya masing-masing. Tapi kita ambil Alisa kat sini sebagai penulis kan. Alisa sebagai penulis, kenapa memilih, yelah selain daripada sebagai suka mengembara, kenapa memilih untuk menulis travelog berbanding dengan tulis je lah kisah-kisah kembara yang bukan berbentuk travelog? Boleh dapat tangkap tak soalan tu? Boleh kot, sebab rasanya boleh.
dia macam nak cakap, Alisa pada mulanya tak plan pun nak tulis travelog, tapi dia lebih kepada yelah umur bukan makin muda kan, jadi setiap tahun kadang-kadang tu macam trip tahun pun tak ingat, macam kalau pergi Indonesia ke pergi USA ke macam kena tengok balik tahun bila pergi, and then bila pergi sana apa nama tempat tu, macam kalau orang tanya recommend tempat apa yang boleh recommend, tapi nama tempat sebenar tu tak ingat. Jadi daripada situ start tulis perjalanan kat sana. Contohnya macam kalau naik bas apa yang patut dijangka, and bila katakanlah naik bas contohnya, kebetulan dia jadi macam dia relation lah bila kita take note macam okay nak pergi ke tempat ni kena naik bas, tapi bila kita duduk dalam bas tu kita sedar ada certain yang pergi hanya untuk ambil gambar, ada kira macam kita daripada situ kita observe perangai manusia macam mana, the surrounding macam mana, so daripada situ cerita dia makin berkembang. So Alisa rasa travelog, menulis travelog membantu Alisa untuk kekal mengingat peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam hidup lah, macam tu. Betul. Ada lagi satu rasanya sebab yang utama, antara sebab-sebab dia katakanlah tempat tu kita pergi 2015 contohnya. 5 tahun selepas tu tempat tu dah berubah dengan development, dengan climate change, dengan ataupun ada setengah tempat tu yang memang ditutup. Contohnya macam Boracay dekat Philippines yang tutup sebab terlalu banyak sampah sarap di sana. So kalau Alisa tulis masa 2015 contohnya, which tempat tu masih lagi suci, masih virgin, jadi orang dapat tengok lah macam dulu tempat ni macam ni, sekarang dah lain. Jadi itu kepentingan antara kalau dapat dokumentasi perjalanan lah. Faham. Okay, Syuk, apa yang dinyatakan oleh Alisa tadi kan, bila kalian menulis travelog, menulis dan menerbitkan travelog kan, Alisa cakap tadi dapat mendokumentasikan keadaan di satu tempat tu cantik, lawa, masih suci, masih dara dan sebagainya. Berbanding kalau kita tengok juga contoh lah, kalau dekat YouTube dan sebagainya juga, ramai yang traveller ni dia akan buat vlog dan sebagainya untuk pergi ke tempat tertentu. Ada tak langsung sebenarnya kita mempromosikan tempat-tempat tersebut dan membawa kepada natijahnya tadi, kepada apa yang Alisa sebut juga lah, dah terlalu popular tempat tu, jadi orang ramai pergi serbu, lepas tu dah tak jaga kebersihan dan sebagainya. Jadi ada pandangan tak berkenaan dengan sebenarnya peranan dia penting untuk pelancongan tersebut, tetapi dalam masa sama telah pun membuatkan tempat tu jadi popular sehingga menyebabkan tempat tu dicemari. Ada pandangan tak berkenaan dengan hal ni? Faham. Pandangan saya agak jelas. Sorry, just go up. Boleh tak padam Afzan punya komen? Maksudnya buat cakap wajar tu Afzan. Orang tengah diet, so komen tu agak sensitif. Iklan. Pandangan saya, dia ada bagi saya lah, dia ada beberapa bahagian. Saya cerita buku-buku yang dikeluarkan oleh Kertas Abang Studio. Macam buku Alisa, dia ada specialty, macam mana cakap, specialty, dia ada cerita dokumentasi yang berlainan. Buku Nilam Tang, Bulan Bintang Singapura, dia ada dokumentasi yang berlainan. Buku Api Kaukasus ada penceritaan berlainan. Sepatu Boleh Terbang pun ada penceritaan berlainan. Terjemahan Hadiah Buat Nul kepada buku Hope Arif Khairuddin juga ada dokumentasi yang berlainan. So ni 5 buku barulah yang saya cerita ni. Saya hurai sikit supaya kita dapat gambaran lebih jelas. Seperti buku Mengetuk Pintu Makonaima. Mengetuk Pintu Makonaima bukan sekadar nak cerita tentang nak pergi air terjun tu, air terjun yang berjuta tahun tu. Kami minta tagline di
Comunitas Considio. Perjalanan bukan destinasi. Maksudnya apa? Maksudnya proses sebelum sampai ke destinasi. Proses tu yang penting. Sama macam proses kita nak membesar. Kita merangkak, berjalan, berlari. So proses tu adalah dokumentasi yang penting sebelum sampai ke destinasi terakhir lah. So contoh macam mengetuk pintu Mako Naima, dia bukan saja menyentuh tentang alam sekitar, dia menyentuh tentang budaya kaum kat sana, dia juga menyentuh tentang politik di sana, dia juga menyentuh tentang adat budaya di sana. So benda ni lepas tu perjalanan itu pula merangkumi 3 negara. 3 negara yang kami sebagai penerbit pun tak pernah dengar, tak pernah sampai, dah tentu memang tak pernah sampai. Dengar pun tak pernah. Pertama kali sedengar Suriname, Surinam, French Guiana, saya pun pertama kali dengar. So, tak pernah dengar pun sebelum ni. Bila dah kita baca kan baru jelas. Oh, kenapa dia panggil French Guiana? Baru kita jelas, oh kenapa yang negara sebelah sini Guyana, sebelah sini French Guiana. Yang dibuat Surinam. Kenapa nama-nama ni kan? Lepas tu ada juga influence sikit dari Kepulauan Melayu di sana sikit. Ada influence lain, ada jajahan, ada penceritaan sejarah kat situ, penceritaan politik pun ada, so penceritaan budaya macam mana proses poligami lah, macam mana, semua tu ada. So itu ikut cara French Guiana, Surinam dengan apa satu lagi? Guyana lah. Guyana. So dari situ kita belajar satu benda yang lain. Tak pernah terfikir pun ada benda-benda yang macam tu. So barulah dia sampai ke destinasi terakhir yang dia target, iaitu air terjun Mako Naima. So sebab tu nama dia mengetuk pintu Mako Naima. Sebelum nak sampai Mako Naima, kau kena ketuk pintu nak masuk rumah orang. Sebelum masuk rumah orang tu kan kena ada proses lah, salam dia. So sama juga Mafason. Mafason tu maksud dia my way, cara Alisa lah. Cara Alisa pergi ke Mauritius apa semua. Orang kebanyakan pergi ke Mauritius semua holiday, is a normal holiday. Alisa dia ada cara dia sendiri. Dia trekking, dia hiking, dia meet people, macam mana dia understanding people kat sana, apa yang dia alami, apa yang dia rasa. Dia mungkin Alisa orang yang peramah, so dia senang berbual dengan orang sekeliling dia. So dia dapat info orang. so dia dapat info daripada tempatan tu directly. Sama ada betul atau tak betul tu adalah benda yang kena analisis lah. Tapi info yang diterima seperti adat budaya tu memang apply. Macam dulu perjalanan dulu api Kaukasus different. Dia macam travel macam backpackers biasa pergi travel. Tapi apa yang dia alami sepanjang perjalanan tu, itu adalah perjalanan kisah yang mengujakan, yang memberi kita peringatan supaya jaga waktu, jangan sampai tinggal kapal terbang, jaga segalanya. So dan yang paling saya suka adalah segalanya berserah pada Tuhan. So dalam perjalanan dekat bumi Tuhan ni, jangan takut dengan orang, takutlah dengan Tuhan. Serahkan segalanya kepada Tuhan, insya-Allah perjalanan itu dipermudahkan. Samalah bila kapal terbang dia rosak di udara bukan rosak kat bawah. Perjalanan yang paling bagus. Yes. Kami pun tak boleh nak bayangkan bila baca manuskrip. Jauh betul perjalanan Syuk dengan pertanyaan ini Pertanyaan apa perjalanan jawapan dia jauh betul. Bagilah aku sembang lagi. Panjang perjalanan dia. Okey, aku nak sembang lagi ni sebenarnya. So Sadiq nak cerita. Okey, teruskan. Sebelum aku nak sebelum nak alihkan kepada Nurul ni. Tu api Kaukasus. So bila pergi ke Hope perjalanan kerja-kerja sukarelawan yang anak-anak Malaysia pun terlibat, bawa ambulans di Eropah sampai ke Belgium apa semua tu.
untuk bantu mangsa perang di Syria. Tu perjalanan yang luar biasa, yang berlainan daripada Al-Saudi. Bayangkan ni baru 3 saya cerita macam mana bentuk pintu Makanama punya dokumentasi, Api Kaukasus punya dokumentasi, Hope punya dokumentasi. Hope lebih pada sukarelawan. So dia punya dokumentasi perjalanan pun berbeza. Sepatu boleh terbang. Sepatu boleh terbang unik sikit. Dia terlibat 2 penulis. Satu penulis daripada Indonesia, Sarah. Satu lagi Bella, Siti Diana, Nabila daripada Malaysia. So macam mana 2 orang daripada 2 negara, Indonesia dan Malaysia, akhirnya berjumpa di UK waktu diorang sambung study dan mempunyai perjalanan yang berbeza. Tempat yang sama, perjalanan yang berbeza, pengalaman berbeza. Tapi 2 ni ada sahabat karib lah. Dan perjalanan diorang ni penuh dengan motivasi. Sebagai student memang kalau baca sangat membuka minda satu pandangan baru macam mana budaya di UK, macam mana hormatnya diorang, macam mana kasarnya diorang, lepas tu bagaimana perangai-perangai imigran di sana, macam mana Islamik macam mana jati diri Bella dan Sarah tu teruji di sana. Jati diri mereka sebagai orang Timur, orang Nusantara beragama Islam teruji di sana. Melihat ada juga orang Islam lain yang sudah tak mengamalkan Islam. Ada yang saya masih terkesan dengan peristiwa Sarah dihina di dalam train di Germany. Dan alhamdulillah Sarah dia multi language, dia boleh cakap, dia boleh faham dan boleh cakap bahasa Jerman juga. So dia bayangkan perempuan yang sangat yang macam mana kita kalau kat tempat orang, bila kita kena kutuk, kita akan sedar ni tempat orang, kita tak akan berani nak melawan balik. Tapi ini benda-benda ni yang menguji jati diri. Dia boleh tahan kaki bagi budak tu hampir terjatuh dan boleh balas balik apa yang budak tu hina. Dia hina bukan hina setakat diri Sarah sebagai wanita yang berhijab, dia hina pegangan kepercayaan agama dia. So bila dibalas balik tu, budak tu macam terkejut lah. So tu antara peristiwa dokumentasi yang kita boleh kata macam Islamofobia ni macam mana. So macam mana pandangan masyarakat luas ni kita berada kat dalam kelompok yang kita rasa selesa, yang kita rasa segala-galanya kita betul. Kadang-kadang kita kena lihat juga pandangan orang luar. Orang luar tak semestinya lihat kita ni bagus sangat. Okay, and then Bulan Bintang Singapura. Bulan Bintang Singapura, buku yang mula-mula kami rasa kami tak nak terbit. Friendly cakap kami rasa tak nak terbit. Tak, kami rasa Singapura, siapa nak baca pasal Singapura? Tapi bila saya dan Fendi discuss balik, kami rasa tak, ini cerita lain. Ini totally cerita lain. Kena terbit, kena dokumentasikan. Sebab tak ada orang boleh mungkin tak ada lagi orang buat selepas ini, atau ini akan jadi dokumentasi yang terakhir, kita tak tahu. So kami ambil risiko, kita terbitkan juga. Bulan Bintang Singapura ada cerita pasal pengalaman penulis bersama mak dia, pengalaman mak dia sewaktu kecil, bagaimana zaman dahulu di Singapura, dan yang penting adalah dokumentasi masjid-masjid di Singapura. Saya pun tak tahu, kita pun tak tahu ada berapa masjid di Singapura, bagaimana masjid itu berfungsi, betapa kuatnya komuniti setiap masjid di Singapura, kita tak tahu. So melalui pembacaan ni, melalui dokumentasi yang Nurul alami, yang Nurul sendiri pergi, alhamdulillah kita dapat belajar sesuatu yang macam mana masyarakat tu boleh contribute every month. Dia macam orang simpanan every month ke masjid, ke tabung masjid. Bukan setakat derma waktu sembahyang Jumaat je. Dia ada contribution lain, macam mana Islam tu dibangunkan di sebuah negara sekular, boleh cakap sekular ke, something macam tu lah. So ini dokumentasi yang penting. Sambung sikit lagi.
sorry Hafiz, ambil masa. Kau dah ambil masa lama sangat ni untuk orang lain ni. Berbalik pada cerita pasal perancangan semua tu, dia ada pro and con lah. Dia ada dua perkara. Satu, membangunkan dokumentasi perancangan, produk perancangan daripada tak terkenal jadi terkenal. Bila terkenal, bukan tugas kita lagi nak menjaga tempat tu. Itu akan jadi tugas pihak tempat tu kuasa sendiri, tempatan, berkuasa tempatan untuk membangunkan. Kita dah memperkenalkan, so tugas pihak lain lah pula. Nanti kan aku membebel panjang lagi. So bagi teruskan pada Hafiz lah. Pihak berkuasa tempatan sama juga dengan sebenarnya tanggungjawab individu sendirilah kan, sebagai orang yang dah pergi ke tempat tu sendiri. Jadi kenalah masing-masing menjaga keindahan tempat tu kan. Janganlah nak menikmati seorang je, betul tak? Itu macam mana? Betul. Okay. Betul. Tapi sementara kita ada Nurul lagi dengan kita ni. Sementara ada ni, kita nak tangkap ni. Okey Nurul, dalam banyak-banyak negara yang pergi kembara kan, apa yang istimewanya dengan api Kaukasus ni sehingga ia didokumentasikan untuk menjadi sebuah buku berbanding dengan mungkin Nurul dah pernah pergi banyak negara sebelum ni mungkin. Jadi kenapa buku ini ataupun kenapa negara ini yang menjadi tarikan untuk Nurul mendokumentasikannya menjadi sebuah buku travelog? Okay, basically saya telah mengembara di sebanyak 59 buah negara. Berapa? 59? Okay, so kenapa pilih Kaukasus ni? Sebab jarang orang pergi ke sana, sangat jarang. So that terutamanya Azerbaijan, Armenia and Georgia ni lah. And terdapat peperangan antara Azerbaijan dan juga Armenia ni, di mana kalau you masuk Azerbaijan, you tak boleh pergi ke Armenia, dan begitu juga kalau you pergi ke Armenia, you tak boleh masuk ke Azerbaijan. Itulah kisahnya. And then itu pada zaman dahulu negara tu adalah satu negara Zoroastrian. Pernah dengar tak tentang agama Zoroastrian? Freddie Mercury. Dia adalah agama yang menyembah matahari, menyembah api. So that di sini di Baku tu, dalam 60 km dari Baku tu ada satu tempat yang dinamakan Yanardagh. Yanardagh ni adalah satu bukit ataupun dia bagi gunung di situ, di mana api keluar daripada tanah. So dah beratus tahun api tu tak pernah mati walaupun hujan ke, ribut ke, salji ke, api tu tetap keluar daripada tanah tersebut. So orang-orang di situ masa zaman dahulu adalah daripada India, daripada seluruh dunia untuk menyembah api kat situ. Macam sacred lah di place. So it's kind of magic lah bila kita tengok api keluar dari tanah macam tu. And bila dekat-dekat secara saintifik dia, kalau kita tengok balik, memanglah Azerbaijan ni negara pengeluar oil and gas and then dia sangat kaya, so that bila teknologinya yang keluar tu adalah gas-gas yang keluar dari tanah, so that's why dia tak habis-habis sampai sekarang. And perbezaan antara Baku dan juga negeri-negeri yang lain, di mana Baku ni sangat kaya. Bila masuk, it's like amazing, semua modern, kenderaan moden, orang kaya raya, cantik-cantik, bergaya. Tapi bila once you pergi 60 km je dari Baku, terus you rasa duduk dalam negara yang 80-an, which is Azerbaijan ke ni? Tadi aku pergi maju and then tiba-tiba 60 km keluar Azerbaijan daripada Baku tu, you rasa macam duduk dalam era Soviet Union, which is pakaian dia macam dia fashion ke sebab ni? Fashion ke ataupun sebab fasiliti tempat sendiri ke macam mana? Dari segi facilities dia macam tahun 80-an. Dari segi keretanya, kereta zaman Soviet Union dulu yang mana cap lada memang tak ada keluar dah sekarang ni. Memang keluaran Soviet Union lah. And then dari segi pakaian, fashionnya tu macam orang Rusia zaman-zaman dahulu, sebab kan pernah dijajah oleh Soviet Union juga ya. So macam itulah bezanya antara penduduk Baku dan juga penduduk di luar Baku. Kekayaan tu jurang kekayaan dan kemiskinan tu terlalu jauh dia punya gap.
Jadi ini antara faktor-faktor yang membuatkan teruskan. Apa dia tadi? Antara cabaran-cabaran yang kita orang hadapi untuk mendokumentasikan baku ni adalah contohnya bila kita pergi sesuatu negara, kita kena check tentang undang-undang negara tu. So kami sangat berminat kalau lalu dekat mahkamah, ambil gambar mahkamah, lalu dekat museum, ambil gambar museum. Tetapi di Azerbaijan mahkamah tu tak dibenarkan ambil gambar. So polis datang tangkap kita and rampas handphone. Dipadamkan CCTV. After that kita orang pergi mana-mana pun kita check. Okay, negara ni apa yang kita boleh ambil gambar, something like that. So do's and don'ts tu kena kita display sebelum kita So dia hanya delete gambar yang ambil gambar dekat mahkamah tu lah kan, bukan dia formatkan phone ke apa, tak ah. Dia delete sampai delete all. Yang kali kedua. Mana tahu ekstrim sangat kan, dia delete semua gambar kan. Sisia hidup. Waktu kepada kan. Sisia je sebelum tu. Dan satu kita di Samad ni, kalau kat Malaysia ni kita macam kalau kita lintas jalan tu kita lintas je, kadang-kadang kalau tak ada kereta kan. Tapi kalau kat sana yang berlaku pada kami, jalan tu memang lenggang and tak ada, memang bukan main road pun, dia jalan yang lenggang and then kita lintas lah, tak nampak pun dia punya zebra crossing. Tiba-tiba polis panggil, dia kata kita tak guna zebra crossing, sedangkan zebra crossing tu dalam 1 kilometer jauhnya dari situ. So that tak tahulah kalau polis tu sahaja nak pau ke ataupun memang kita tak ikut peraturan lah ketika tu. Kenapa maksud sahaja nak pau? Maknanya korang polis tu panggil dan memang korang kena bayar denda lah? Kena bayar denda lah, cuma masa dia tulis denda tu pun sanksi jugalah sebab macam tak bagi kopi kat kita pun. Dia bayar kita macam tu. Baik, kita ada beberapa respons, kita boleh tengok juga di sini supaya kita dapat sama-sama memberi interaksi kepada semua orang juga. Adiba Azhani ada menyatakan, mari kita tengok apakah komen beliau. Wah, dokumentasi travelog penting ni, teringin nak jot down time travel tapi entah apa-apa yang aku tulis. Hanya hashtag untuk kenangan. InsyaAllah mungkin nanti kejap lagi Alisa dengan Syuk dengan Nurul boleh bagi tip juga kan. Walaupun Adiba kata ni nak jot down time travel tapi entah apa-apa tulis, mungkin korang ada tip macam mana nak mengatasi masalah entah tulis apa-apa ni tadi ni. Nanti kita tengok balik. Dan Alisa boleh cerita sekejap lagi Boleh. Sebelum tu Alisa, sebelum nak respon kepada Adiba, mungkin Alisa boleh sambung sikit soalan yang lebih kurang sama je dengan Nurul tadi. Kenapa pilih negara banyak, mungkin kalau Nurul tadi 59 negara, Alisa mungkin ada 100 lebih negara pula kan, tak tahu lah kan. Saya tak pernah kira sebenarnya. So kenapa pilih? Tak pernah kira kan? Tak pernah kira. Dia macam tak nak kalah je dengan Nurul dengan Syuk kan. So mungkin boleh cerita sikit lah kenapa buku pertama adalah Mawafaswan dan kenapa apa yang istimewanya yang ada tadi, sebab tadi sentuh sama Makonaima kan, apa yang istimewanya dengan tempat Makonaima ni sehingga dia dipilih menjadi judul buku Makonaima sendiri. Macam kalau Nurul dia dapat tahu dia 59, Aisyah jujur memang tak pernah kira. Jadi maknanya kalau trip je pergi, jadi tak pernah kira. But so kalau ikutkan dalam banyak-banyak destinasi, the reason kenapa pilih destinasi ni untuk kedua-dua buku travelog is sebab waktu time trip tu boleh dikatakan satu, Mauritius Alisa pilih sebab kebanyakan kalau orang tanya Mauritius sebenarnya tempat holiday orang kaya. Jadi Alisa nak explore apa di sebalik tabir tu, ada tak benda ataupun tempat-tempat yang boleh, kalau kita bukan orang kaya boleh tak kita pergi kan. It turns out ada. Reunion Island pula sebab destinasi yang tak pernah orang dengar. Like apa tu Reunion Island? Dia negara ke? Dia foreign territory ke? Dan kat mana lokasi dia? And the only reason orang tahu Reunion Island ni sebab dia orang jumpa sayap MH370 tu. Itu je. Tapi sebenarnya dia punya pemandangan dia memang sangat cantik, di mana ia kebanyakan diduduki oleh bekas-bekas hamba yang dibawa oleh kerajaan Perancis satu masa dulu. So kebanyakan tu memang keturunan hamba lah. Madagaskar pula dia lebih kepada macam
macam Alisa selalu tengok movie kartun Madagascar. Jadi nak tahu jugalah macam apa Alex Madagascar ni siapa Alex kalau yang singa tu? Saya suka yang apa raja tu, yang raja ekor belang tu. Oh, okey. Kimoris, suka nyanyi lagu I like to move it tu. Okay. Teruskan. Jadi so nak carilah adik-beradik Kimoris tu dekat Madagascar, tapi jadi itu matlamat untuk ke sana lah. Tapi sebenarnya macam Syuk cakap, dia bila kita travel ke sana tu kita jumpa lebih daripada apa yang kita rancangkan. Macam diorang punya, contohnya kalau kat Madagascar ni, the reason kenapa kebanyakan rumah diorang papan sebab diorang ada musim monsun yang sangat teruk. Jadi every year akan banjir. Jadi bila every year banjir, kira no point untuk bina rumah baru. Sebab kalau nak buat bina konkret boleh, tapi duit tak ada. Duit pula tak ada. Jadi diorang terpaksa buat rumah papan every year. Lepas tu bila runtuh sebab banjir, then next year buat balik. Lepas tu untuk yang Suriname, Guyana dan French Guyana ni, Alisa pilih satu sebab utama sebab tak ada orang pernah dengar tempat ni. Jadi apa yang nak dijangkakan di tempat ni, berbaloi tak kalau future traveller nak pergi, apa yang they need to consider, macam bahasa, makanan, selamat ke tak kat di sana. Sebab kebanyakan kalau tempat-tempat yang orang tak pernah dengar ni, the first question yang akan keluar, selamat ke? Okey ke sana? Crime rate sana macam mana? Jadi Alisa pergi kira macam membuka tirai macam okey, kalau pergi Guyana, ini yang korang akan jangkakan. Diorang cakap bahasa Inggeris sebab diorang punya penjajah dulu daripada Inggeris. Jadi memang bahasa kebangsaan adalah bahasa Inggeris. Kalau French Guyana pula ada Perancis, dan Guyana bahasa Dutch. Tapi Inggeris adalah second language lah. Jadi ketiga-tiga negara ni ada keunikan dia tersendiri, ada juga cabaran dia tersendiri. Jadi itu antara macam orang kata tips lah, tips. In other way is tips macam sebab kita selalu dengar kalau kat Suriname, kalau cari kat Facebook orang kata banyak orang Melayu kat sana, Melayu Jawa. Which bila Alisa pergi sana tak jumpa. Macam diorang punya bahasa Indonesia sebenarnya dah bercampur dengan bahasa Belanda yang disebabkan Belanda bawa diorang ke sana. Jadi it's not pure Indonesian. Jadi kalau saya cakap Melayu pun tak mungkin diorang boleh faham. Masih tercengang-cengang ke memang takkan faham Okey. Faham? Jadi bagi Alisa antara sebab lah macam dia memperkenalkan tempat-tempat yang orang jarang dengar, plus kalau macam ada benda-benda yang orang sembang kat Facebook based on sharing daripada blog apa semua, Alisa pergi is like macam to prove that betul ke benda yang orang cakap tu. Faham? So itu kiranya untuk proofkan apa orang cakap tu, maksudnya nak melihat sendiri depan mata lah kan. Kalau orang cakap tempat tu lawa ke cantik ke apa, sendiri nak puas hati tengok lah. Faham? Baik, okey. Kita ada satu soalan sebenarnya daripada audience kita. Saya rasa soalan ni boleh diajukan kepada Syuk lah kot sebagai penerbit. Sebabnya soalan daripada Fat Razi. Ini sebenarnya kawan penerbit juga ni daripada Caterpillar kan. So Fat Razi ada tanyakan berkenaan dengan penerbitan Travelog mendadak naik dan dapat sambutan sekitar tahun 2015. Bagaimana sambutan semasa terhadap genre Travelog? Apa faktor yang mempengaruhi jualan dan juga sambutan sesebuah Travelog selain daripada menjual nama Nurul dan Alisa? Assalamualaikum Dr. Fat. Abang Fat, thank you. Terima kasih kerana soalan-soalan ni bagus. Berdasarkan pada pengamatan saya, buku Travelog dah lama berada di pasaran. Mungkin sebelum 2015 tu, buku-buku Travelog tu tak berapa terkenal atau tak berapa dikenali oleh pembaca mungkin. Tapi memang dah ada dah lama, lama pun dah ada buku Travelog lah. Buku Travelog daripada penulis, buku Travelog seni, perjalanan seni, sastrawan negara ni Travelog, even Hamka pun ada buku Travelog. Memang ada lah. Kalau berdasarkan pada soalan Abang Fat tu, tahun 2015 memang buku Travelog jadi trend.
Tadi trend, dan kami mula pun lebih kurang tahun 2016 macam tu. Bukan sebab trend, memang sebab kita rasa untuk buat dokumentasi. Cuma bila dalam perniagaan tu memang kita akan kira balik lah betul tu biasalah tu. Okey, bagaimana sambutan semasa? Semasa kita cakap 2018, 19, 2020 ni dah 10 tahun kan. Okey. Pesta buku kan macam mana Pesta buku 2018, kalau saya nak compare 2017 dengan 2018, betul, sambutan 2017 lebih baik daripada sambutan 2018. Okey. Dan sambutan lepas tu kami tukar strategi sikit. Ni Kelas Terbang Studio kami tukar strategi dari segi tajuk dan juga dari segi bahan di dalam buku. Kalau sesiapa yang pernah baca buku Kelas Terbang Studio, dalam buku kami tak ada cetakan gambar. Surprisingly buku travelog kami tak ada cetakan gambar. Semua ada barcode je. Yang ada QR code sahaja. So benda ni pun jadi isu perdebatan antara penerbit dan penulis dan sesama penerbit juga. sebab dia satu benda yang macam tak boleh buku travelog biasanya ada gambar kat dalam. Travelog lah. Dia bukan travelog lah. Sifat kan. Buku travelog kena ada gambar kat dalam. So saya mungkin kepala otak kopi ni mungkin ada short sikit somewhere. So saya masih menegaskan buku untuk baca. Nak lihat kita ada device lain, kita boleh channel tempat lain. Dan kita boleh share lebih banyak lagi. Sebab kita nak sharing ni. So, kalau saya cetak, saya boleh cetak dalam paling kuat pun 20 gambar berwarna. Kalau saya cetak lebih daripada tu, kos akan meningkat. So buku akan jadi dalam harga RM40, RM50. Bukanlah kerana nilai buku tu. Sebab kita nak sharing. Kalau nak sharing, kena sharing betul-betul lah. Itu saya punya intention lah. So dengan Fendi pun kita ada perbincangan lah pasal tu. So solusi dia ialah kita tak cetak gambar, kita letak QR code, link kepada kita punya line, and then diorang boleh enjoy lebih banyak gambar dan penulis boleh update gambar diorang dari semasa ke semasa. Dan the best, boleh letak video lagi. So kalau ada video sepanjang travel ataupun video penulis tu nak bercakap sesuatu, nak sampaikan sesuatu pada pembaca, diorang boleh scan QR code dan diorang boleh dapat link tu terus. Contohnya macam kalau scan buku Mengetuk Pintu Makunaima, first page tu akan dapat introduction Alisa. So boleh lihat Alisa live cakap dengan pembaca. Lepas tu so tu bila baca separuh buku, dia boleh scan lagi, boleh lihat gambar-gambar yang dalam penceritaan tu lah. So memang dia akan mengganggu sikit pembacaan, tapi dia akan refresh, dia akan enjoy lebih banyak gambar, lebih baik dan juga video. So sama juga buku Afrika Kuasa dan beberapa buku lain. So kami terpaksa jaga kos itu sebab kami nak beri penceritaan tu lebih, nak sharing tu lebih. Kalau tak, dia akan jadi seperti baby kami yang pertama. Kami buang 1-2 bab dalam buku Maupassant, terus terang cakap. So sebab terlalu panjang dan kita nak cetak gambar, kita nak jaga beberapa hal lain. So kalau nak cakap faktor mempengaruhi jualan dan sambutan, kalau biasanya memanglah first impression, orang akan lihat tempat dituju di mana. Tapi saya rasa ini 5 buku yang dikeluarkan setahun yang lalu ni, ini macam ala-ala eksperimentasi. Sebab buku sambutan Bulan Bintang Singapura luar biasa. Basically yang macam saya cakap tadi daripada awal, kami tak rasa nak terbitkan, tapi bila kami rasa ini dokumentasi yang penting, tapi dapat sambutan luar biasa. Kami dah cetak 2 kali buku. Wow. So kami rasa
So Nilam pun tak sangka, dia pun menerima jemputan untuk bercakap di Perpustakaan Nasional Singapura tentang buku dia, dapat jumpa dengan sastrawan negara Singapura. Yang saya tahu lah, dia dapat jemputan lagi daripada beberapa travel agency di Malaysia untuk bersama-sama diorang di Singapura, tulis sponsor, apa yang saya dengar lah, tulis sponsor apa semua. So dia jadi satu hal lain, satu batu loncatan lain kepada Nilam, dan secara tak langsung mempromosikan diri dia, branding diri dia sebagai penulis dan juga pendidik dan apa-apa yang berkaitan lah. So kalau nak kata faktor yang mempengaruhi jualan dan sambutan, nak kata tajuk atau tempat yang dituju pun tak boleh. Sebab kami rasa macam buku Singapura, macam siapa nak baca Singapura, mula-mula kami fikir macam tu. Tapi sambutan dia luar biasa. Kalau nak kata orang nak baca tentang Suriname, mengetuk pintu Mako Naima tu, memang ramai orang baca. Buku Mako Naima pun banyak sale, banyak jualan. Kalau nak kata dari segi tajuk, kami ada tajuk yang tak menggambarkan travelog pun. Contoh macam Sepatu Boleh Terbang, Hope, Api Kaukasus. Dia tak ada macam travelog Malaysia. Kita tak ada direct punya tajuk kita indirect. So pun boleh jual, pun ada sambutan. Macam buku kami yang mula-mula sempadan asing tu memang kita dah beritahu, India, Indochina, Bosnia, Herzegovina, Itali, Paris. So memang kita waktu tu kita tetapkan nama tempat supaya orang tahu orang nak beli tu sebab nak tengok tempat. Pun ada jualan pun bagus, cuma agak lambat sedikit. Jadi kesimpulan dia tak semestinya tempat, dia juga berdasarkan konten, berdasarkan penulis tu sendiri. Bantuan penulis untuk mempromosikan buku dia, alhamdulillah setakat ni Kertas Terbang Studio menerima kerjasama yang sangat baik dengan penulis. Diorang promote buku, diorang bantu, saya paksa diorang buat video. Macam dulu malu-malu nak buat video. So dia buat video, jadikan QR code, masukkan dalam buku. Macam Sepatu Boleh Terbang, Bell pernah cakap saya, kenapa nak buat video? Kita tulis buku kot kan. So saya cakap, buat je lah. Kadang macam penat nak explain kan. Kalau Bell dengar ni mesti dia marah. So sebab saya percaya sebab saya percaya kita nak travelog, nak dokumentasikan ni bukan sekadar nak baca buku je. Dia ada gambar, ada visual, ada interaktif video. So benda ni yang kami nak cuba, Kertas Terbang Studio nak cuba implement dalam sebuah buku. Walaupun nak kata eksperimentasi pun ya, boleh kata begitu, tapi alhamdulillah sambutan memberangsangkan dan baik. Walaupun tahun 2020 agak perlahan dengan pesta buku yang terpaksa tangguhkan dengan virus apa semua ni, tapi kami baru je habis tempoh promosi. Tempoh promosi 10 hari, itu pun sempena dengan pesta buku jualan online kan. Kami ambil tarikh itu. Yes. Betul-betul luar biasa dia punya permintaan. Even kami dah habis promosi pun masih ada orang beli lagi. Dia macam dah tak kisah dah tentang harga. Dia dah lihat value lain. So alhamdulillah Travelog masih mendapat sambutan. Cuma mungkin gaya penerbitan Kertas Terbang Studio itu sedikit berbeza, konten sedikit berbeza. Bagaimana buku tu, konten yang dipersembahkan pun sedikit berbeza. Ada saya terima beberapa feedback yang bukan buruk lah. Dia macam cakap, Travelog mesti ada gambar. Okay, that's a typical. Bagi saya, kami nak bagi lebih. So hanya sikit usaha pergi scan QR code dan you can enjoy berpuluh-puluh gambar, boleh enjoy video, boleh lihat penulis tu siapa. Ada setengah buku kita
tengok gambar penulis je, tak dengar, tak boleh dengar pun penulis tu bercakap kepada pembaca, menyampaikan mesej kepada pembaca. So buku ni konten persembahan dia sedikit berbeza dan alhamdulillah setakat ni baiklah, alhamdulillah. Kami sedang memperbaiki lagi beberapa aspek mungkin dalam buku penerbitan akan datang, insyaAllah. Panjangnya. Okey, itu je. Tapi cakap, bila Syuk cakap pasal penglibatan penulis tadi, betul juga, setuju juga kat situ. Sebab Alisa sendiri pun sanggup terbang kot dari Australia untuk Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, bertemu dengan para pembaca penulisnya kan, para pembacanya sendiri. Seingat saya sendirilah waktu Pesta Buku, setiap hari kot turun padang jual buku dia sendiri dekat depan reruai waktu tu kan. Kering tekak kot macam ni. Betul, 2 tahun berturut-turut rasanya. Tahun ni je dia tak kesempatan nak balik ke Malaysia untuk Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur sebab ditangguhkan. Kita buat dalam bentuk dalam talian saja. Tapi insyaAllah semoga ada Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur tahun depan. InsyaAllah. Cuma ada ura-ura Alisa nak keluarkan buku ketiga, insyaAllah tahun depan. Ura-ura lah. Cuma manuskrip dia kami tak dapat lagi saja. Aku ini macam dah tulis sebelum. Ini macam ambil kesempatan. Ini macam ambil kesempatan untuk menekan penulis terus di siaran langsung ni je kan. Yes. Okey, baik. Saya ikut. Okey, kita di penghujung siaran sebenarnya, tapi ada satu lagi soalan yang saya fikirkan amat penting di sini juga berkenaan dengan sekarang ni kita semua tahu seluruh dunia mengalami pandemik COVID-19 dan bila kita bercakap soal kembara kan, travelog, buku-buku travelog, buku kembara, semua orang mengembara. Nurul tadi 59 negara, Alisa mungkin lebih daripada 59 negara, Syuk sendiri pun beratus-ratus negara yang dah dipergi, yang kalian dah pergi kan. Tapi semua yang kita sebutkan sekarang ni dalam buku kalian masing-masing adalah catatan-catatan kembara di luar negara. Jadi di fasa sekarang ni bila dalam tempoh PKP misalnya, Nurul mungkin terperangkap di Kuala Lumpur, memang tak boleh nak keluar negara langsung. Mungkin ini adalah satu ruang kan, ini adalah satu ruang untuk Nurul yang berada di Kuala Lumpur, yang berada di Malaysia untuk mendokumentasikan, membuat catatan-catatan travelog tentang negara sendiri. Tentang kampung sendiri misalnya, sebenarnya Kuala Lumpur ibu kota buku dunia kan, ada perancangan tak ataupun ada tak dalam mencelah di kalangan penulis aku nak mencelah boleh? Aku nak mencelah juga. Tanya dekat Nurul bagi jawab dulu. Aku nak mencelah sebelum dia jawab. Dulu dia cakap dia tak minat nak kembara dalam Malaysia, tapi hari tu aku nampak dia pergi Benut. Dia pergi Benut, dia jumpa Nilam, okey lah. Dia pergi Benut, dia jumpa Nilam. Kan? Okey. Nurul, sorry. Okey. Sebab sekarang ni, sebab Syuk tak memang dekat Yangon, tak boleh. Ada juga terfikir untuk menulis tentang Malaysia. Tapi pasarannya adalah pasaran antarabangsa, which is like kita menembusi katakan Pesta Buku Frankfurt atau Pesta Buku London. So if kita sesuatu tentang Malaysia, kat situ kita boleh ketengahkan tentang negara kita. Ada terniat, ada terfikir tapi belum bermula lagi. Mungkin ada hikmah di coronavirus ni, PKP ni, so that kita pergi ke kawasan-kawasan dalam Malaysia ni yang tak pernah kita pergi lagi. Contohnya ke Benut tu. 2 kali dah dalam PKP ni pergi Benut. Kita pergi melawat kafe Nilam. Nilam mempunyai sebuah traveler cafe di mana dia punya cafe tu cater all the cyclists all around the world. Traveler di situ. So that menarik sekali. Buku kopi sekarang ni, nama dia buku kopi tak, saya dah berjaya hasut dia supaya mengekalkan nama Benut Traveller Cafe tu. Okey, kembali kepada Benut Traveller Cafe kau. Faham? Okey, so teruskan. Nurul cakap apa tadi? Benut Traveller Cafe, okey, lagi. So that kalau kita menulis tentang Malaysia, which is adalah intention juga untuk menulis tentang Malaysia tu, kita boleh memasarkannya di luar negara lah. Sebab orang luar dia berminat nak tahu tentang Malaysia. Kat situ kita boleh ketengahkan negara kita tentang perjalanan-perjalanan kita dalam negara sendirilah. Okey, tambahan sikit soalan kepada Nurul, Alisa dengan Syuk, tak kisahlah siapa yang nak jawab kan. Selalunya ada buku-buku travelog ni yang dia tend to untuk tulis hal-hal yang tak tahulah, yang kebanyakan yang travelog yang saya sempat baca kan, mesti nak tulis itinerary lah, mesti nak tulis jadual perjalanan masing-masing lah, mesti nak tulis
apa aktiviti yang dia buat lah, berbanding dengan kalau contoh macam yang apa yang saya sempat belik buku Api Kaukasus dan juga Makonaima misalnya ataupun Mafason, dia tak fokus sangat kepada aku habiskan duit sebanyak ini untuk pergi ke negara ini, untuk masuk ke muzium ini atau sekian ataupun aku tak habiskan banyak ini aktiviti begini. Tapi kalian lebih fokus kepada penceritaan, membawa nilai-nilai yang ada masyarakat sekeliling dan sebagainya, kalau contoh macam Makonaima tadi kan. Jadi kalau pandangan Nurul, Alisa dengan Syuk sendiri kan, apa sebenarnya kekuatan yang boleh kita ambil daripada sebuah travelog ni? Adakah dengan pentingnya untuk meletakkan harga jumlah kemara tersebut ke, aktiviti tersebut ke, ataupun macam yang kalian buat ni, penceritaan yang betul-betul memberi nilai makna, nilai tambah kepada pembaca? Gitu. Kita bagi penulis yang jawab dulu. Okey. Okey, dulu jawab. Keistimewaan buku-buku di bawah kertas terbang studio ni, kita tidak memfokuskan tentang itinerary, tapi kita fokus kepada pengalaman. Okey, contohnya semua orang boleh pergi Australia, semua orang boleh pergi Jepun katakan, tapi pengalaman setiap orang tu berbeza. Apa yang dia orang hadapi tu berbeza. So that buku-buku di bawah kertas terbang studio ni, kita fokus kepada pengalaman. Sebab pengalaman ni is evergreen, dia tidak akan ketinggalan zaman. Contohnya kalau itinerary ataupun berapa banyak you spend, itu benda tu akan berubah ikut zaman. Mungkin tahun 2002 you spend like 500, tapi 2020 dia akan jadi harga yang berbeza. So that buku tu akan jadi outdated. So that itulah kita lebih fokus kepada pengalaman dan juga perjalanan tu sendiri. Baik, itu jawapan ringkas daripada Nurul dan Alisa. Saya rasa dua-dua tu sebenarnya penting untuk sebagai travelog, sebab kalau ni pendapat Alisa, kalau kita share pengalaman saja, reader masih nak tahu mampu tak untuk dia ke sana. Contohnya kalau macam mampu tak, kalau contohnya kalau pergi Jepun for example, ada setengah artikel tak nak cakap siapa yang dia letak clickbait tajuk, which is sebenarnya kos, itu bukan kos sebenar, tapi sebab nak tarik pembaca, dia cakap faham lah kan, macam pergi Jepun RM50 untuk seminggu kan, contohnya. Tapi sebenarnya clickbait man, tapi tapi sebenarnya deep down people need to know estimated budget untuk ke sana berapa, which is sebenarnya travelog penting untuk ada kedua-duanya. Sebab pertama diorang budget diorang perlukan untuk nak tahu diorang mampu ke tak, and second pengalaman yang apa jenis pengalaman yang diorang boleh dapat kat sana, selain daripada macam pergi museum ambil gambar, letak kat Instagram, letak kat Facebook untuk kumpul likes atau kumpul follower. Kira sebab travel is more than that. Dia is not about numbers, it's not about popularity, it's more than that. Jadi bagi Alisa, a perfect travelog memerlukan kedua-duanya. Sebab satu, reader boleh tahu apa yang patut mereka jangkakan bila mereka dekat sana. Senang tak cari makanan halal, ataupun kalau ada di mana. Sebab tak ramai yang macam tahu kat mana nak cari masjid, kat mana nak cari makanan halal, kat mana nak cari hotel yang boleh meet the budget tapi dekat dengan city for example, macam tu. Tapi dalam masa yang sama, pengalaman juga penting sebab yelah, duit dah spend untuk flight, takkan nak pergi ambil gambar je, gambar Photoshop pun boleh kan. Jadi apa jenis pengalaman yang boleh dia kata apa, macam berbaloi dengan masa, usaha dan duit yang diorang spend kat sana. Jadi Jadi kalau nak tulis waktu tu, kalau katalah misalnya 2020, kena letaklah kan tukaran mata wang asing ni sah pada April 2020 misalnya, tak boleh lah nak guna pakai macam tadi Nurul cakap lah, tak boleh lah. Betul? Dia kena letak estimated value lah. Estimated value, okay. So ada respon? Ya, saya rasa Nurul dah cerita dah tadi, Alisa pernah cerita, cuma saya nak tambah sikit. Buku travelog ada beberapa jenis buku travelog kat pasaran. Ada satu yang macam Hafiz cakap tadi,
Buku berbentuk panduan macam mana pergi dekat tempat tu, naik kenderaan apa dari mana ke mana, berapa tambang dia, berapa tukaran mata wang, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Dia macam bentuk panduan. Satu lagi travelog yang berbentuk kerohanian. Contoh macam travelog haji, umrah, travelog pergi ke Sungai Gangga, travelog mencari diri, travelog yang putus cinta dan menghayati keindahan alam. Ada banyak buku genre di dalam pasaran. So ada juga buku travelog yang macam Kertas Tebal Tidur keluarkan, dia berbentuk penceritaan sebenar apa yang berlaku pada penulis tu, pengalaman dia, dan kalau dapat dikumpulkan apa yang berlaku pada penulis, tips-tips sepanjang perjalanan tu juga dimasukkan satu nilai tambah lah penulisan tu. Untuk macam saya pernah baca tips Alisa, hanya sebatang pen dia perlu, mesti ada pen dalam bila naik kapal terbang. So kalau secara logiknya, kenapa nak kena ada pen bila naik kapal terbang? Penting, serius penting. Saya selalu travel naik flight, pergi balik macam naik bas kan. Pen memang kena ada. Nak tulis form, nanti kan kalau tak ada benda ni kan, bolehlah start pandang orang sebelah, nak pinjam strangers. Kalau jenis tak kisah tu senang dia. Kalau jenis strangers pun macam pandang kau atas bawah pun satu hal juga. So memang banyak karakter. Pernah berlaku kat saya banyak kali lah. Kadang pen tertinggal apa semua kan. Dia nak pinjam pen orang sebelah kan. Dia buat pandang kita fahal lah. Dia macam tu kan. So macam ada negatif vibe kat situ. So macam alamak, last kali minta kat pramugari je. Dia minta nombor phone sekali. That's a tips. Aku dah agak dah kan. Dah agak dah sebenarnya. Dia memang hala terus ke minta nombor telefon. Okay. Lepas tu? Tips, contohnya tips mudah yang macam Alisa cerita, kena ada pen apa tu memang patut ikut lah. So benda tu akan bagi nilai tambah pada pengembara, terutama pengembara yang jarang naik kapal terbang, yang baru pertama kali nak try naik kereta api, macam pengalaman Fani Tahir travel Indo-China 26 jam dalam kereta api. Apa dia buat, apa yang dia lakukan, apa yang dia lihat, apa yang dia jumpa, dengan siapa dia bercakap. So benda tu pun pengalaman bagi orang yang baru first time nak try naik kereta api travel Indo-China. Macam saya pernah baca Trans-Siberia punya pengalaman pengembara lain pun bagus. Dia jumpa siapa kat dalam tu, cerita pasal apa. Waktu saya bertugas di New Delhi dulu, benda ni mungkin saya tak cerita tentang travelog saya, tapi dia antara benda-benda yang simple-simple tapi dia bagi impact besar. Contohnya kalau naik metro, kau kena masuk kalau boleh seawal mungkin, tapi kalau keluar, kau keluar yang paling akhir. Maksudnya di sini kau cuba elak orang berebut di depan kau, dan kau keluar adalah kau yang terakhir. Elak berebut di hadapan, sebab pencuri pun ada ramai, dan bila crowded tu barang kau boleh hilang dan macam-macam hal boleh berlaku. So sama juga kalau baca Mia Amanda tulis waktu dia di Itali, macam mana orang bagi bunga, tiba-tiba bagi bunga kat dia. So kalau perempuan tu memanglah hati berbunga-bunga kan, seronok dapat bunga daripada Mak Saleh mata biru ke apa kan, macam seronok, happy kan. But beware, that's maybe one of the scammer. So benda-benda macam tu tips simple-simple je, tapi benda yang kau tak jangka. Kita kat Malaysia ada juga kawan-kawan pengembara kat Malaysia yang baik hati, peramah lah. Bila jumpa masalah je ataupun orang asing je kat Malaysia nak bantu. Kita tak tahu sebenarnya dia lihat kita tu berbeza, perception tu berbeza. Kita ikhlas nak bantu, tapi dia lihat kita sebab dia dah mengembara baik tempat kan, pengalaman dia pun berbeza. So kalau dia letak gaps tu, kita jangan rasa offended lah, because kau tak kenal each other pun, yang tiba-tiba kau offer nak bantu, dah tentu dia curiga. Sama lah juga bila kita kat overseas, tiba-tiba ada orang nak bantu, kita memang kena aware lah dulu sebelum nak terima bantuan ke apa ke. Sama lah macam makanan, saya
kita selalu tips dia makan makanan panas apa semua kan. Tapi in fact kadang-kadang kena juga sakit perut apa semua. So benda tu pengajaran, ada tips. Make sure buat botol sebab saya tak ada paip. Satu, kalau di India dulu saya selalu cakap kalau ada member travel, waktu saya di India, kalau travel bawa botol macam boleh beli dekat kedai sport yang boleh gulung-gulung apa semua tu kan. Sekarang ni kalau kalau tanya saya kata tak payah bawa botol, bawa wet tissue banyak-banyak. So wet tissue yang ada alkohol tu boleh bersihkan lebih mudah. Kalau tak ada air pun nak istinja pun lebih mudah. So dia ada banyak tips-tips kecil yang berguna. Benda tu boleh share pada Facebook, blog penulis. Dalam buku diorang pun ada share, tapi banyak benda-benda peristiwa yang lebih penting untuk di-share. Baik, okey. Kita sebenarnya dah betul-betul menghampiri hujung sangat sesi ni, tapi sebagai penutup saya beri peluang kepada setiap bagilah lagi 1 jam 30 minit. Amboi. Kan. Bayarlah bang. Alisa nak cakap lagi tu. Okey, sebagai penutup, untuk setiap seorang mungkin boleh bagi satu. Abang Bis, ada soalan lah Abang Bis. Ada. Mana? Habislah. Okey, tak apa. Bagi satu apa nama tu? Bagi satu, aku dah lupa dah soalan aku tadi sebagai last ni. Sebagai penutup dia, okey. Makna kembara kan? Makna kembara dalam diri Nurul, makna kembara dalam diri Alisa, makna kembara dalam diri Syuk sebagai penutupnya sesi kita. Silakan. Okay. Nurul mula dulu. Okay. Sebab dia je yang ada line. Okay. Okay, towards the end, Nurul cuba sekarang ni setiap pengembaraan Nurul cuba mengetengahkan volunteerism, which is kemanusiaan. Kalau ada apa-apa kemana-mana, kita akan cuba find satu yang kita boleh tolong. Contohnya sekolah ke, rumah anak yatim ke, so that before pergi tu kita akan collect some donation from friends lah, yang close friends. Kita bawa lah stationeries ke apa-apa, so that di setiap tempat yang kita pergi tu at least ada satu kenangan atau satu misi kemanusiaan yang kita buat. So that's my focus now. Kalau kembara adalah kemanusiaan kepada Nurul lah, macam tu. Tentang kemanusiaan yang kita belajar dari mereka dan juga mereka belajar dari kita. Okey, faham? Okey, kalau Alisa, apakah kembara dalam diri Alisa sendiri, dan mungkin boleh sikit je tadi sebab ada Firdaus ni tadi ada mengingatkan kita kembali kepada maksud ataupun cover Makonayama tadi kan. Mungkin sikit je boleh sentuh sikit pasal cover tu tadi balik, tapi makna kembara dalam diri Alisa sendiri. Sebab tadi ada orang isteri panjang sangat. Kan? Tu ada. Tak apa tau. Silakan. Okey, untuk soalan definisi kembara tu, Alisa lebih lihat daripada segi orang kata apa, mencari identiti diri. Sebab zaman sekarang ni lah, dengan social media, dengan Facebook, dengan Instagram, dia mudah untuk buatkan kita hilang rasa empathy, lupa diri, macam kita dah tak rasa macam standing on our ground, macam dah tak rasa, humility tu dah makin berkurangan. Jadi bila kembara ni, kalau pergi tempat-tempat, contohnya macam Guyana for example kan, diorang tak ada LRT, diorang tak ada bus, diorang hanya ada van, tapi van jenis van sekolah. Macam kalau kita dengan selesa naik bas persiaran, ada aircon, ada setengah tu ada wifi, ada single seat. Tapi kalau di Guyana, diorang punya bas persiaran tu jenis van sekolah yang jenis dah buruk. Tingkap pun kalau untung boleh buka lah. Kalau tidak memang terperangkap macam dalam tin sardin tu lah. Jadi bila benda-benda macam tu kita experience, maknanya di zaman serba teknologi tinggi, dengan ada phone, ada drone, kira macam very modern, in a very modern world.
masih ada lagi destinasi yang macam lebih memerlukan macam struggle untuk cari makan dan minum setiap hari buat anak, buat keluarga. Even nak travel pun ada setengah sanggup korbankan masa dengan anak-anak untuk kerja tempat yang lebih jauh semata-mata untuk cari rezeki buat keluarga dia. Jadi benda-benda macam tu buatkan kita rasa macam ada lagi, even time tu trip tu 2019. Jadi baru tahun lepas. Tapi masih ada lagi destinasi yang kita rasakan macam kira macam belum lagi cukup develop. Yang orang kata macam kita kan ada mall kan berlambak, LRT ada, Uber, restoran pun pergi tepi jalan pun tak apa. Diorang tempat-tempat macam ni masih lagi struggle in that term, walaupun kita dah pada tahun 2019. Jadi benda-benda macam tu buatkan kita rasa macam kekal berpijak di bumi yang nyata, supaya kita tak floating lah dengan benda-benda yang boleh alpakan kita, macam macam sekarang kejar populariti di social media for example, macam tu. Jadi bagi Alisa Kembara is like keep yourself on the ground. Itu Alisa punya definition. Untuk pasal cover, hasil karya Abang Syuk kita. Lepas tu jadi malas aku nak apa-apa. Okay. So ini kita orang discuss sebab buku, cover buku ni sebenarnya dia membawa pelbagai definisi yang merangkumi dan represent the whole story in this book. Jadi kalau ikutkan gambar ni gambar air terjun. So kalau tengok, refleksi ni payah kan. Okay, ni air terjun dia. Tapi kalau perasan ada tak mata, nampak macam bentuk ilusi mata di sini. Jadi ini menggambarkan sebab Alisa punya target untuk buku Macunaíma ni untuk tengok air terjun yang dinamakan Kaito Falls di Guyana. Jadi sebab tu ada gambar air terjun di sini, tapi kepentingan air terjun di sini ia bukan sekadar untuk look up point, ambil gambar, letak kat Instagram atau Facebook. Sebenarnya Kaito Falls ni dianggap tempat paling suci oleh masyarakat Indian American di sana. Jadi setiap tahun diorang akan pergi ke tepi tebing air terjun ni untuk membuat satu ritual yang macam kira macam kalau kita kenduri kesyukuran lah. Sebab diorang percaya ada dewa, iaitu Dewa Macunaíma ni tinggal di sana. Jadi bila diorang buat ritual, it's like macam mereka mahu berterima kasih pada Dewa Macunaíma ni dan juga mengharapkan kesejahteraan hidup untuk tahun seterusnya sebelum dibuat second ritual lah. Jadi sebab tu walaupun nampak macam air terjun, tapi kalau dilihat kan ada mata di sini. Jadi dia menggambarkan ilustrasi Dewa Macunaíma yang tinggal di sana. Baik. Okey. Kalau nak tahu lebih jelas ataupun kalau nak tengok lebih jelas cover Api Caucasus dan juga Macunaíma ni, nanti boleh dapatkan daripada Kertas Terbang Studio. Kejap lagi Syuk boleh kongsi macam mana nak dapatkan buku-buku daripada Kertas Terbang Studio ni. Okey Syuk, makna kembara dan juga boleh terus bagi tahu macam mana nak dapatkan buku-buku Nurul dan juga Alisa dan juga buku-buku lain terbitan Kertas Terbang Studio. Dan mungkin juga nak respons, ada satu soalan yang saya tertinggal tadi berkenaan dengan negara yang digemarkan oleh kaum Melayu sekarang, ataupun mungkin Syuk sendirilah sebagai orang Melayu kan. Kalau nak respons juga berkenaan dengan negara yang digemari. Okey, sejauh soalan tu dulu lah, negara yang digemarkan oleh kaum Melayu sekarang. Trend sekarang saya tak pasti negara yang digemarkan oleh kaum Melayu. Sebab nampak orang Melayu memang zaman dulu adalah pengembara. Diorang berlayar mengelilingi dunia, kita tahu sejarah lama lah. So negara yang gemar tu kalau nak ikut trend mungkin negara-negara K-pop lah kot. Itu ikut trend pengaruh semasa. Semasa. So negara-negara di Korea Selatan, negara yang ada salji, Australia, New Zealand. So tu antara negara yang jadi tarikan lah. Itu yang saya tahulah. Sebenarnya saya tak sure sebab depend pada preferences pengembara tu sendiri. Dia lain orang lain cara dia. Kalau
daripada yang macam pelancongan ni memang banyak terlihat ke negara K-pop tu lah. Okey, makna kembara bagi saya, saya bila kembara atau kat mana-mana saya pergi atau berada, saya suka lihat art and culture. Saya suka seni dan budaya adat rasa setempat. So benda tu memang saya suka lihat, saya suka mengamati, saya suka baca, nanti saya akan kaji sikit sebanyak tentang tempat tu. Contoh sekarang ni lah saya di Myanmar. Saya boleh katakan jati diri orang Myanmar sangat tinggi. Walaupun kemajuan, kemodenan diasak-asak lah kemodenan di sini sejak negara ini bertukar pemerintahan. Jati diri tu masih tinggi, masih lagi orang memakai sarung. Di parlimen pemimpin masih lagi memakai sarung, yang diorang panggil longji, masih lagi pakai dengan pakaian budaya diorang pun ada tanjak style diorang sendiri dan pakaian warna putih diorang sendiri dengan kain sarung diorang sendiri. So pakaian ni pakaian rasmi yang pakai di parlimen, di majlis-majlis rasmi. Bukan sekadar di majlis rasmi saja, di kehidupan harian pun diorang pakai kain. Bayangkan kalau kat site construction tu pun ada pekerja yang pakai kain lagi buat kerja. So jadi skill dia sendirilah cara diorang pakai kain. So kalau ada, kadang-kadang saya dengar orang cakap sana tak maju, orang masih lagi pakai kain apa semua. Tak. Bagi saya kemajuan tu dekat sini lain. Dia punya pakaian attire tradisional tu lain. Itu adalah kemajuan kita. Kalau nak compare dengan Malaysia, saya lihat pemimpin kita pun tak dia pun pakai baju Melayu bersamping kat parlimen, tak ada. Kat sini masih lagi pakai longji, masih pakai sarung, masih pakai tanjak style diorang dan style tu ke parlimen. Just imagine lah betapa kuatnya jati diri diorang. Diorang pun pernah dijajah oleh British. Diorang pun lebih lama penjajahan British syarikat Hindia Timur pun bermula di India dan turun ke Burma. Lebih lama, lebih banyak peninggalan British di sini sebelum sampai ke tanah Melayu. Diorang pun merdeka daripada penjajahan British. Tapi jati diri tu sangat kuat, masih lagi ada. So ini adalah budaya yang saya suka lihat, saya suka pelajari, saya suka lihatlah. So seni macam seni persembahan, diorang ada puppeteer diorang sendiri, diorang ada tarian diorang tersendiri. Kadang-kadang kita boleh lihat ada lenggok tu macam budaya di Asia Tenggara yang relate dengan Thailand, relate dengan Cambodia, relate sikit dengan budaya Melayu. Orangnya pun memang lebih kurang sama. Jadi kat mana-mana saya pergi, saya suka lihat adat budaya setempat tu lah. Kalau macam di Sri Lanka, macam mana boleh adanya orang Melayu kat situ sampai ada Malay Street. So saya suka nak tahu kenapa ada Malay Street kat sini. Alhamdulillah waktu saya kat sana saya dapat jumpa seorang pakcik ni, dah berusia 70 tahun, boleh cakap Melayu lagi. Dia cakap Melayu Sumatera. Dia memang asal daripada Sumatera. Boleh cakap Melayu. Dia pun sangat seronok boleh cakap Melayu. Dia pun dah lama tak cakap Melayu. Dia kenalkan dengan cucu dia apa semua. Cucu dia pun tak boleh cakap Melayu. So dia kenalkan lagi dengan kawan-kawan dia apa semua. Inilah bangga dia cakap, ni orang daripada Malaysia ni datang cakap Melayu. So secara tak langsung, saya pun rasa saya nak cakap terkesan dalam hati lah betapa rindunya dia nak cakap Melayu. Dan saya pun sendiri pernah alami selama 3 bulan saya dekat Sri Lanka pun saya tak pernah jumpa orang Melayu, tak bercakap bahasa Melayu pun, kecuali dalam phone cakap dengan family. Just imagine betapa rindunya nak cakap Melayu tu, rindunya nak makan sambal belacan lah apa makanan Melayu tu. So bila dapat balik Malaysia kan, hidu ikan masin tu rasa macam wow, heaven je. There's something yang tak boleh dapat kat tempat lain. So benda tapi kita enjoy lah setiap adat budaya kesenian orang tu. Kita tak perlulah sampai hina orang. Dia adalah social geosocial setempat kan. Kita enjoy, kita seronok, kita belajar benda yang baik, kita lihat benda yang berlawanan yang berlawanan dengan agama tu, kita jangan buat.
Tapi itu adalah budaya diorang dah terkesan dengan tu. Kita nak kata, oh dia ni macam Nurul lihat orang masih lagi sembah api. Kan kita nak kata, jahatnya diorang ni sembah api kan. But that's dia punya culture. Kan? Kalau kita ada pendakwah yang kuat, kita try lah dakwah. Kalau saya kat sini pun, just imagine dalam kat sini, saya seorang je Muslim kat sini, dalam organisasi saya seorang je Muslim. Kat sini majoriti Buddhis, so dia akan tanya tentang agama Islam, dia akan tanya apa beza Kristian dan Islam. So kita just cerita, kita bukannya sampai nak Kristian ni buruk, Buddhis ni buruk. Tak boleh cakap macam tu. Kita hanya cerita, contohnya dia nak tahu kenapa orang Islam boleh kahwin 4, so kita lah kenapa orang Islam pun ada Isa, orang Kristian pun ada Isa, dia panggil Jesus, kenapa? Ya, ceritalah pemahaman dia sejak agama Islam, pemahaman yang kita tahu, dia tak perlu nak beza-bezakan dan membanding-bandingkan. So bagi saya bila travel, jangan sentuh hal-hal sensitif seperti politik, agama dengan suku kaum dorang lah. Kita patut enjoy perbezaan tu. Tu pendapat saya lah tentang kembara. Apa tadi ya? Apa soalan tu? Apa soalan tadi? Panjangnya tu. Macam mana nak dapatkan buku? Macam mana nak dapatkan buku Kertas Terbang Studio? Okey. Kepada penonton semua. Di ujung sesi ni Syuk, macam mana dapatkan buku-buku Nurul, Alisa dan juga buku-buku lain Kertas Terbang Studio? Okey, terima kasih kerana masih lagi sudi bersama kami. Dah 1 jam setengah dah rasanya. So kalau boleh saya share screen boleh please? Okey. Silakan. Okey. Bagi monitornya. Boleh? Nampak tak? Ya. Okey, boleh nampak? Nampak. Okey, ini tuan-tuan dan puan boleh ke website kami kertasterbangstudio.com. Boleh klik dekat kedai buku tu, ada senarai buku terbitan Kertas Terbang Studio, Mengetuk Pintu Makonaima. Boleh klik, nanti dah ada sinopsis dia, Api Kaukasus, Bulan Bintang Singapura, Sepatu Boleh Terbang, buku Hope, buku Maupassant, Sempadan Asing maaf sudah habis stok buat masa ni. Orang kat inventory tak sahabat kami kat inventory tak jumpa, dan juga buku sahabat kami ini adalah penerbitan indie, secara apa panggil Hafiz? Indie? Right. Suaterbit. Suaterbit 20 pengembara independent. Right. So ini kami bersama-sama lah Traveller Memoir 20 pengembara. So 20 pengembara dalam satu buku pun menarik. Saya dengar ceritanya dah tak banyak stok. So kalau nak cepat-cepat beli. Buku Hope pun dah tak banyak stok. Maupassant pun tak banyak stok. Buku Bulan Bintang baru cetak kali kedua, masih ada lagi. Sepatu Boleh Terbang, Api Kaukasus, Pintu Makonaima pun dah tak banyak stok. Dan saya tak bercadang untuk print lagi buku-buku ni. So kalau pembaca mahu dapatkan buku ni dengan format persembahan daripada Kertas Terbang Studio tersendiri, didapatkan melalui website kertasterbangstudio.com. Satu perkataan. Kami juga ada bantuan kat sini. Kalau boleh lihat yang warna hijau ni, website WhatsApp. So kalau ada soalan boleh klik dan terus bertanya dengan sahabat kami lah di WhatsApp ini. So kalau klik setiap buku akan ada, contohnya boleh klik pada buku Api Kaukasus, akan ada sedikit penerangan lah tentang bahasa apa, penulisnya siapa, jumlah muka surat dan sedikit sinopsis tentang buku tu. So boleh klik lah setiap buku untuk lihat dia punya sinopsis. So dapatkan sebab terus terang cakap kami takkan print untuk cetakan kedua buku-buku yang lain ni. Kami akan fokus pada buku baru akan datang insyaAllah, dan juga beberapa genre lain seperti non-fiction. Jika ada penulis yang nak hantar manuskrip, boleh email ke kertasterbangstudio@gmail.com.
satu perkataan, kertasterbangstudio@gmail.com. So mudah je lah. Okay. kertasterbangstudio@gmail.com. Okay. Alright, betul. Ni betul Okay. Ada lagi? Ya, betul. Itu cara nak hantar manuskrip dan juga cara nak hantar cara nak hantar dapatkan buku-buku di Kertas Terbang Studio. Dan saya nak ambil kesempatan ni nak mengucapkan terima kasih kepada semua pembaca yang menyokong kami sepanjang ini kami berada di pasaran beberapa tahun ni dan terus menyokong penulis-penulis kami. Tak kira di mana juga anda berada, semoga buku-buku daripada Kertas Terbang Studio memberi inspirasi dan motivasi kepada semua. Dan untuk pengetahuan, buku seperti Sepatu Boleh Terbang juga berada di pasaran Indonesia, cuma tak banyak kuantiti yang ada di sana. Kalau ada pembaca daripada Indonesia nak dapatkan buku tersebut, boleh hubungi kami juga, tak ada masalah. Dan kalau ada pembaca daripada Australia nak dapatkan buku Maupassant dan buku Mengetuk Pintu Makonema, boleh hubungi kami atau direct terus ke Alisa Umar pun boleh. Alisa, sebab itulah nama dia Kertas Terbang kan, so dia macam terbang sikit lah kertas buku ni. Ada kat Australia, ada kat Indonesia sikit. So kami tak adalah masuk pasaran tu terlalu besar, kita share pasaran tu yang kecil, tapi alhamdulillah penulis sangat supportive. Terima kasih juga kepada penulis macam penulis yang telah mengalirkan air mata sepanjang proses manuskrip. So sampai kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih banyak-banyak. Walaupun saya jauh, saya berada di Yangon, tak dapat bertemu face to face, tapi dengan teknologi yang ada, alhamdulillah kami dapat berurusan dengan baik, boleh lakukan promosi daripada jauh through online apa semua. Sambutan alhamdulillah. Dan wakil jualan kami, kalau nampak dekat komen tu nampak ada Abu Zaki Hadri, dia adalah wakil pengurus wakil jualan kami di KL. So alhamdulillah Zaki banyak membantulah urusan-urusan di studio apa semua. Buku ni berada di studio Skaki Studio di Taman Sri Rampai. Skaki Studio adalah studio fine art. Pelukis-pelukis pun berkumpul di situ. Saya adalah salah seorang ahli dalam Skaki Studio tu. Jadi kalau ada sesiapa perlukan bantuan mereka bentuk lukisan, abstrak dan apa-apalah yang berkaitan dengan seni pun boleh hubungi kami. Kami boleh linkkan dengan pelukis-pelukis di seluruh Malaysia. Panjang tak 1 jam 37 minit dah Abang Pis. Terima kasih banyak-banyak atas slot jadi, ni. Alright, boleh? Okay, terima kasih Syuk, terima kasih juga Nurul, terima kasih juga Alisa. Seperti yang tadi Syuk dah maklumkan tadi. Terima kasih Abang Pis. Seperti yang Syuk dah Okay, seperti yang Syuk dah maklumkan tadi juga, anda boleh layari laman web kertasterbangstudio.com jika anda mahu mendapatkan buku-buku daripada Nurul, Alisa dan juga para penulis lain terbitan Kertas Terbang Studio. Atau jika anda mahu menghantar manuskrip, sekali lagi saya tampilkan di layar ini, kertasterbangstudio@gmail.com. Jadi anda boleh dapatkan buku dan juga dalam masa sama jika anda berhasrat untuk menulis travelog, boleh hantar karya kepada Kertas Terbang Studio juga. Nak tambah sikit boleh? Ya, tambah sikit tu 1 minit je. Aku dah overrun jauh sangat dah ni. Okay. Silakan. Nak beritahu juga, Legasi Ohad juga banyak membantu kami. Dari segi reka bentuk layout seperti buku Pengetuk Pintu Makonema. Kalau macam tu kena tambah banyak tak payah sebut. Reka bentuk layout Abang Pis yang buat yang banyak bantu kami lah. Terima kasih Abang Pis. Tak ada, itu Syuk, pembetulan itu di bawah kuras buku sebenarnya, bukan di bawah Legasi Ohad. Kuras buku, sorry. Di bawah kuras buku. Tapi tak apa. Okay. Tak apa, itu cerita yang lain. Okey, terima kasih banyak sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton secara langsung ini. Nantikan episod-episod yang akan datang bersama dengan para penerbit dan juga para penulis lain juga insya-Allah. Semoga anda semua baik-baik saja walau di mana anda berada. Patuhi SOP, patuhi langkah-langkah keselamatan dalam tempoh, kita masih lagi sebenarnya dalam tempoh PKPP sehingga 31 Ogos ni. Jadi harapnya supaya Alisa di Brisbane baik-baik saja, supaya Syuk juga di Myanmar juga semoga semuanya dilindungi Tuhan.
Nurul juga walaupun di Kuala Lumpur. Jadi okey. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Sekali lagi saya Mampis, episod khas di Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia ini dibawakan khas oleh Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia sendiri juga, dan juga dengan sokongan daripada Persatuan Gerakan Penulis Malaysia ataupun MyMove. Terima kasih atas terbang studio. Semoga kita bersama-sama lagi di lain waktu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Bye-bye. Selamat malam. Waalaikumsalam. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay.